بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support kepada channel ni. Dan terima kasih juga kepada yang setia menonton. Hari ini akak akan sampaikan 3 kisah seram di mana kisah ini dilalui oleh nelayan. Kalau sebelum ni akak menceritakan mengenai pekerjaan polis, tentera, bomber, tapi kali ni akak akan masuk kepada nelayan. Apa yang seram yang telah dilalui oleh nelayan tersebut? Jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Akak mulakan dengan kisah nelayan yang pertama. Kisah seram ni bertajuk Tolong Carikan Kepala Aku. Nelayan dihantui kelibat misteri di tepi pantai. Kisah ni dikongsikan oleh seseorang yang akak gelarkan sebagai Syamir, bukan nama sebenar. Kisah dia macam ni. Menurut Syamir, kalaulah Pak Muzin ni tak ceritakan, Syamir ni pun tak tahu bahawasanya di kampungnya tu terdapat kisah-kisah seram dan juga misteri. Jadi Syamir ni dia mendengar kisah-kisah tersebut dengan khusyuk sekali. Selain Wan Husin, Pak Muzin ada kenalan lagi, nama dia Umar. Dia dengan Umar ni boleh dikatakan kawan baik juga. Menurut Pak Muzin, Umar ni merupakan seorang nelayan. Pak Muzin selalu dapatkan ikan segar melalui Umar. Memang ikannya tu akan disimpan khas bahagian untuk diri Pak Muzin ni. Umar lah yang akan simpan kan. Ikan kegemaran Pak Muzin ni pastinya lah ikan tenggiri, ikan kayangan tau. Dipendekkan cerita, satu hari Umar dia turun ke laut selepas subuh. Waktu tu tanah pun tak kelihatan lagi, maknanya masih lagi gelap tanah. Dia turunlah dari rumah. Dia nak ke laut tu dengan menunggang motosikal. Dengan motosikal tu jugalah dia menunda roda enjin motor sangkut bot dia. Apa yang akak faham, dia angkut bersama enjin bot dia masa nak pergi ke laut tu dengan motosikal dia tu. Banyaknya tu. Setibanya di pantai, dia pun tengoklah rakan nelayan dia yang lain. Semuanya dah pun turun ke laut. Hanya dia je sedikit terlewat lah pada masa tu. Dia pun turunlah ke laut seorang diri je. Dia jugalah yang menyorong turun botnya tu ke pesisir pantai setelah mengangkat enjin ke atas bot dia tu. Lepas tu dah namanya pun sorang-sorang kan. Jadi semuanya dibuat sendirilah, pendek kata. Setelah semuanya siap, dia pun mendoronglah turun bot dia tu ke dalam laut untuk pergi menangkap ikan. Dalam suasana yang masih lagi sama-sama tu, belum lagi nampak cerah-cerah kan. Dia pun memandanglah ke darat. Tiba-tiba dia ternampak tahu ada satu susuk tubuh perempuan berdiri dekat tepi pantai, betul-betul menghadap ke arah dia. Umar dia tak perasanlah pula sejak bila lah perempuan tu ada dekat situ. Perhatikan dia, manalah tahu kan, kot-kotlah perhatikan dia. Wajah perempuan tu tak jelas. Ada ke tak ada? Ada wajah ke tak ada? Tak nampak sangat. Dan kelibat tu dari susuk tubuh perempuan macam tak ada kepala tau. Bukan macam, memang tak ada kepala. Keindahan cahaya bulan yang menjemput sinar pagi masih kelihatan. Dan pada ketika tu fajar mula menyingsing. Cantik kan? Umar pun dia teruslah menghidupkan enjin bot dia dan dia cuba melupakan apa yang dilihatnya tu tadi. Dia buat ignore je lah. Semasa di tengah laut,
Tiba-tiba pula dia terbayang-bayangkan pada kelibat yang dia dah nampak tu. Dia tak tahulah kenapa bayangan tu selalu je muncul, sehinggakan fikiran Umar ni dia jadi tak tenang tau. Seolah-olah macam perempuan tu seperti berada di atas bot dia dan sedang bersama dengan dia time tu. Meremang. Bila dia tolehkan, dia nak tengok kan siapalah duduk atas bot dengan dia kan. Kelibat tu hilang tiba-tiba. Dari sebelah mata kiri Umar, dia merasakan bahawa kelibat tersebut ada di sisi dia. Sangat dekat dengan dia. Tapi sebaik sahaja dia menoleh dengan pantas, kelibat tu gaib. Dia mula beralih tempat dan dia pergi ke kawasan dia untuk memasang unjam. Kemudian dia ada terdengar tau bunyi seperti botnya tu diketuk-ketuk. Ketak, ketak, ketak. Berkali-kali dan dengan cepat dia pun menoleh lah. Tapi tak ada langsung sesiapa pun dekat situ yang ketukkan pada bot dia. Umar dia betul-betul rasa terganggu di siang hari tersebut. Dia pun dengan berhati dia terus berpatah balik semula menuju ke arah darat. Dia rasa masa tu ada yang tak kena tu. Tanpa sebarang tangkapan langsung dia tak dapat ikan. Dia segera kembali ke darat. Baru je bot Umar ni dilancarkan nak naik ke darat lah kan. Umar dia nampak tau kelibat misteri perempuan tadi dah berdiri dekat tiang pondok. Adalah satu pondok kat situ. Kemudian kelibat tu hilang. Jadi Umar ni dia dalam keadaan kebingungan lah. Dia rasa macam, perempuan tu, ya ke aku nampak ni? Betul ke aku nampak ni? Dia rasa sangat kebingungan. Dia mula berfikir lah, di tengah hari macam ni jugalah ada gangguan. Hairan jadinya. Dia tak faham dengan keadaan yang berlaku pada ketika tu. Sehinggalah ada yang melaporkan ada kes kehilangan seorang ammah tau. Dia ingat balik. Bukan ingatlah apa yang dilalui. Kelibat yang dia tengok tu berpakaian skirt warna merah. Nampaknya sama dengan pakaian terakhir yang ammah yang dilaporkan hilang tu. Dia pasti semua tu berdasarkan pada foto yang dipamerkan tentang kehilangan tersebut. Kes ammah yang hilang tu berlaku di tempat lain. Tapi berita tu sampai di kampung Umar. Umar merasakan apa yang dilihatnya tu berkemungkinan mungkin jugalah pelanduk dua serupa. Tapi takkanlah kan. Tapi itu yang dinampak tu hanya badan sahaja tanpa kepala. Sebab itulah Umar dia boleh fahamkan kita bahawa itu perempuan sebab pakai skirt kan. Setelah beberapa minggu berlalu, dia kerap dihantui bayangan tersebut. Tapi dia hanya buat tak tahu je. Akan tetapi dia ingatkan hanya dia je lah yang rasa macam tu, yang nampak kelibat tu. Rupa-rupanya ada beberapa orang nelayan lain turut mendakwa ada ternampak kelibat perempuan yang pakai skirt merah tu tanpa kepala berjalan terbongkok-bongkok dekat tepi pantai seperti sedang mencari sesuatu. Waktu tu waktu mereka nak turun ke laut. Tak kepelik, tak keseram. Wanita tanpa kepala berpakai skirt terbongkok-bongkok meraba mencari sesuatu. Memang seram kalau kita yang tengok. Lama kelamaan hal tersebut menjadi buah mulut. Ada yang mengatakan tempat mereka tu dah jadi anchor tau. Tapi Umar dia mula berfikir juga, adakah ia ada kaitan dengan kes ammah yang hilang tu Ada kaitan ke? Tapi kenapa hanya di kawasan tempat mereka turun ke laut sahaja kerap diganggu pada ketika tu? Ia menjadi tanda tanya lah. Hal tersebut menjadi ketakutan bagi penduduk setempat dan ia adalah satu perkara yang misteri. Mereka yang selalu memancing pada waktu malam dekat kawasan tersebut pun mendakwa diganggu kelibat perempuan tak ada kepala tersebut. Sangat menakutkan. Siapa tak takut tiba-tiba melintas depan mereka yang sedang memancing tu, lain macam serangnya.
Pak Muzir ketika tu ada bertanya kepada Umar, apa sebenarnya yang berlaku? Lepas tu Umar pun bagi tahulah bahawa dia selalu bermimpikan tentang seorang wanita yang menangis dekat tepi pantai. Itu yang dia mimpilah. Kemudian Pak Muzir dia merasakan bahawa mungkinlah boleh jadi ada kematian yang tak disemadikan dengan cara yang betul. Itu mengikut firasat Pak Muzir di ketika tu. Jadi janganlah kita terpengaruh, pemikiran tu tak betul. Itu firasat sahaja. Umar dia bertanya kan, bagaimana? Pak Muzir pun dia tak pasti, tapi kebarangkaliannya tu macam tu lah. Memandangkan dah berbulan-bulan ianya berlaku dan keadaan tersebut tetap juga berterusan. Mereka diganggu dan diganggu dan diganggu juga dengan penampakan tersebut. Memang belum ada apa-apa pun petunjuk kenapa hal tersebut boleh terjadi sehingga ia terusan mengganggu penduduk kampung. Bahkan sesiapa sahaja yang melewati kawasan yang dimaksudkan tu akan ditakuti bila penampakan tanpa kepala tu munculkan diri. Boleh jadi juga jelmaan tu mengharapkan sesuatu. Boleh jadilah kan. Itu apa yang mereka rasakan sahaja. Macam-macam perasaan lah boleh timbul, macam-macam firasat boleh keluar pada sekeliling bila sesuatu yang misteri, yang pelik berlaku. Setelah tu, Umar dan beberapa rakan nelayan yang lain akan membina pondok baru serta buaian. Akak pun tak dapat bayangkan macam mana. Tapi itulah. Jadi mereka pun menggali lubang untuk memacak tiang sebelum mereka ni nak pasangkan bahagian bumbung pondok yang sedang dibina tu. Sementara tu, salah seorang rakan Umar dia sedang gali lubang untuk tiang buaian yang berada dekat dengan pokok Pandanus stectorius atau dikenali sebagai pokok pandan laut. Simple je bahasa Melayu dia. Hampir separuh siaplah binaan mereka pada masa tu. Kemudian mereka tinggalkan dululah sebab hari dah masuk ke tengah hari. Nak makan, nak minum, nak solat. Mereka akan berehat sekejap. Nanti petang mereka akan sambung balik semula untuk siapkan tugas-tugas mereka tu. Mereka pun rehatlah makan, solat Zuhur. Selepas tu mereka sambunglah semula. Akan tetapi, sebaik je mereka sampai di lokasi binaan tersebut, mereka dapati beberapa ekor anjing berkerumun dan sibuk menggali di lubang berdekatan pokok pandan laut tersebut. Setelah menyedari kehadiran mereka, anjing-anjing liar tu segera beredar. Umar dan yang lain-lain dia mengusirlah anjing tu. Mereka rasa pelik tau. Anjing tu seperti nak datang balik semula. Mereka usir lagi dan tiba-tiba mereka terhidu bau yang busuk menusuk ke rongga hidung mereka. Busuk sangat. Jadi Umar dia pun pergilah tengok di tempat di mana anjing-anjing tu nak sangat pergi. Kenapalah anjing-anjing tu beria sangat dengan tempat yang dah digali tu. Umar rupanya dia ada nampak tau. Ada tangan yang dah buruk. Nampak tulang terjulur keluar dari lubang tanah tersebut. Dekat situ baru Umar sedar bahawa ada mayat yang terkambus. Satu penemuan yang mengejutkan pada ketika tu. Mereka tak nak buat apa-apa melainkan mereka ni mampu untuk menelefon pihak polis. Baguslah, apa yang kita boleh buat kan. Setelah tu pihak berkuasa pun datang dan tempat tu pun digali. Lalu didapati ada mayat yang meremput dan membusuk tertanam kat situ. Mayat seorang perempuan memakai skirt merah dan mayat tersebut tanpa kepala. Mereka yang berada dekat situ terpaksa menutup hidung sebab bau dia memang sangat busuk lah. Misteri kehilangan Amah terungkai, tetapi perbuatan tersebut tak diketahui dilakukan oleh siapa dan kepala mayat tersebut tak dijumpai sehingga ke hari ini. Memang tak jumpa. Walau bagaimanapun, di kawasan tu tetap diselubungi jelmaan wanita skirt merah tanpa kepala. Kabarnya sehingga sekarang, wanita tu masih juga mencari-cari kepala dia yang belum ditemui. Tak ada saksi yang nampak siapalah yang tanam mayat tu kat situ.
Umar dia hanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui dia sahaja. Tapi Umar kadang-kadang ada juga terdengar didengar suara macam ni. Tolong carikan kepala aku. Tolong carikan kepala aku. Lebih kurang macam itulah. Umar dia pun sehingga ke hari ini dia tak pernah tahu bagaimana dengan situasi kes pembunuhan tersebut. Ia senyap macam tu je meskipun dah lama berlalu. Orang kampung terpaksa jugalah berhadapan dengan jelmaan tersebut. Kadang-kadang dia memang menjelma. Sekian untuk kisah yang pertama. Akak teruskan dengan perkongsian kisah nelayan yang kedua. Untuk kisah kedua ni, dia ada dua cerita di mana cerita-cerita ini telah dilalui oleh seseorang yang dikenali sebagai Ato yang tinggal di negeri Sabah. Ato ni dia lahir dalam keluarga nelayan. Nelayan sepenuh masa. Nama-nama dan watak-watak adalah bukan nama sebenar. Kisah pengalamannya tu macam ni. Satu petang tu, Ato, Jamal dan Azman dia santai-santai di pantai sambil-sambil dia sembang-sembang tentang keseronokan menyelam tembak ikan pada waktu malam di samping nak mencari siput. Siput lapas, sejenis siput yang suka bersembunyi melekat dekat batu. Sembang-sembang mereka tu diakhiri dengan rancangan untuk turun ke laut pada malam nanti. Mulanya Ato ni dia tak berapa bersetujulah sebab agak tergesa-gesa untuk membuat persediaan. Dahlah masa tu menghampiri ke pukul 6 petang. Tapi Jamal dan juga Azman ni dia mendesak juga Ato untuk pergi bersama dengan mereka. Ato pun apa lagi dia bersetujulah sebab dia tak nak diorang ni rasa kecewa time tu. Setelah menyediakan segala peralatan, Ato dia capai kunci van. Kemudian Ato dia minta izin dari kedua ibu bapa dia masa tu untuk pergi ke sana. Masa ni Ato berada dalam tingkatan 4. Tapi kisah ni masih segar dalam ingatan Ato. Mereka dah merancang untuk pergi ke pantai Kelambu sebab dekat sana jarang orang pergi menyelam pada waktu malam tau. Privacy lah sikit. Pantai Kelambu ni adalah salah satu kawasan pelancongan di utara Sabah. Ianya bersebelahan dengan pantai Simpang Menggayau. Jam masa tu menunjukkan pukul 7.30 malam. Ato dia memandu van ala-ala memandu Formula 1 lah. Muda lagi dah mandu. Dah lah lesen pun tak ada. Confirm lah tak ada lesen. Tapi kelajuan tak boleh melebihi 80 km per jam. Kerana van akan bergegar dan mungkin elemen tidak stabil kot. Mereka sampai dekat pantai Kelambu sekitar pukul 8 malam, lebih sikit je. Biasanya kalau menyelam, menembak dan memanah ikan ni tak boleh duduk dekat-dekat lah. Risau terpanah kawan sendiri kan. Oleh itu mereka telah membahagilah kawasan masing-masing. Di sebelah kiri diambil alih oleh Jamal, sebelah tengah pula diambil alih oleh Azman, manakala Ato diambil alih sebelah kawasan kanan. Beginilah kehidupan Ato sebagai anak nelayan yang suka membantu cari makan untuk keluarga dia. Kawan Ato, Jamal dan Azman pula memang kerja sebagai nelayan sebab mereka tak melanjutkan persekolahan atas sebab masalah peribadi masing-masing. Mereka hanya berenang dan menyelam tanpa bot dan hanya berbekalkan lampu picit dan peralatan memanah. Bila penat berenang, mereka akan mencari kawasan cetek untuk berehat. Namun, kebanyakannya mereka akan berada di kawasan yang cetek lah sebab risau takut kram semasa berenang. Setelah berada lebih kurang sejam berenang, menyelam, tiba-tiba perasaan Ato dia rasa tak sedap hati tau. Dia cuba mengejar seekor lobster hijau, tapi lobster tu terlalu liar lah. Jarang sangat berlaku keadaan yang sebegitu. Ato dia berhenti sekejap dan dia memantau kedudukan kawan-kawan dia. Nampaknya mereka ni semakin jauh dari kedudukan Ato. Ato dia teruskan menyelam dan dia cuba mencari semula lobster yang telah masuk ke dalam lubang
lubang batu yang besar di hadapan dia di mana dia sedang berdiri pada ketika tu. Sedang Ato menyelam, tiba-tiba lalu satu bayang-bayang hitam di bawah dia. Terkejut beruklah Ato. Dalam hati Ato, takkan kawan dia kot. Bila dia berdiri dan dia perhati sekeliling, tak ada sesiapa pun dekat situ. Mal, jangan main-main lah. Ato dia cuba memanggil kawan dia. Tapi senyap, tak ada siapa pun yang membalas panggilan dia. Rupanya, nun jauh di hadapan dia, cahaya lampu picit Jamal dan Azman kelihatan sama-sama dalam air. Siapa yang berada dekat dengan dia? Ato dia dah mula rasa cuak dan dia dah tak ketentuan dah. Rasa seram dan rasa takut mula bertandang tanpa diundang dalam diri dia. Dalam hati Ato berkata, "Las, aku menyelam ni, kemudian aku balik ke tepi." Baru je beberapa saat Ato menyelam, bayang-bayang hitam tersebut muncul lagi dan kali ni mengiringi Ato pula. Ianya seolah-olah ada seseorang yang sedang menyelam di atas Ato. Boleh bayangkan tak? Seiringan kan? Ato dia cuba bertenang dalam ketakutan. Kalau kelam kabut nanti hanya akan membahayakan diri dia sendiri. Ato dia tolehlah ke atas. Tak ada siapa-siapa pula. Bila dia pandang ke bawah, bayang-bayang tu masih berenang bersama dengan dia. Ketika tu, mau terkencing rasanya sebab terlalu takut. Ato diteruskan berenang sambil menyelam. Dia menghala ke arah tempat mereka parking van. Ato tak terfikir langsung nak baca apa-apa surah ketika tu sebab dia terlalu takut. Ato dia percepatkan sikit pergerakan dia. Kemudian bayang-bayang hitam tu juga sama mempercepatkan pergerakan dia dan kini betul-betul berada di hadapan Ato. Sebelum Ato mula memecutkan renangan dia ala-ala Nurul Huda tu, Nurul Huda Abdullah kan, Ato dia lepaskan getah penarik pada panah dia, kemudian dia membuanglah besi panah yang berada di tangan dia. Risau juga, takut tertusuk diri sendiri masa tengah berlumba renang dengan bayang-bayang tersebut kan. Mulanya Ato dia nak berenang biasa-biasa je, tapi setelah bayang-bayang tersebut berpaling ke arah Ato, memang dia dah tak boleh dah nak slow-slow dah lagi time tu. Bayang-bayang tersebut bermata merah. Seram sangat dia rasakan pada ketika tu, pada saat dia melihat bayang-bayang tu. Sambil berenang laju, Ato dia cuba panggil Azman dan Jamal dan dia menyuruh mereka segera ke daratan. Sepanjang Ato berenang tulah dia panggil nama kawan-kawan dia. Tak lemas ke? Kali ni Ato dia tak menyelam lagi sebab dia tak nak terpandang semula muka bayang-bayang hitam yang bermata merah tu. Sekitar 10 minit Ato dah sampai dekat tepi pantai. Kemudian Ato dia terus lari menuju ke arah van. Lepas tu dia menghidupkan van tu dan dia on lampu tala ke depan. Ke mana Kuranglah juga sikit rasa ketakutan tu bila ada cahaya menerangi kepekatan malam. Barulah terasa betapa penatnya Ato berenang time tu. Kalau tak tadi masa time berenang dia tak rasa pun. Tercungap-cungap tau, ditambah perasaan takut time tu. Ato dia bunyikanlah horn dan dia kelip-kelipkan lampu berkali-kali untuk memberi isyarat kepada Azman dan juga Jamal supaya naik ke darat segera. Tak lama kemudian mereka pun memberi isyarat dengan lampu picit mereka. Semasa berada di dalam van, Ato dia terpandang ayat kursi yang dilekatkan di sisi cermin depan van tersebut. Barulah Ato ni teringat untuk membaca segala surah-surah yang dia ingat untuk menguatkan semangat dia. Alhamdulillah. Setelah Azman dengan Jamal tiba, baru Ato ni rasa lega dan kemudian Ato mengajak mereka tu untuk pulang dengan segera. Ato tak cerita lagi tahu apa yang dia nampak ketika dia berenang dan menyelam tu. Memang dirahsiakan. Pendapatan mereka agak lumayan jugalah time tu. Kalau jual, bolehlah lepas belanja sekolah untuk seminggu jadilah kan. Semasa dalam perjalanan nak pulang ke rumah tu,
Barulah Ato diceritakan apa sebenarnya yang dah berlaku. Menurut Jamal, dia dah biasa dah terserempak dengan makhluk-makhluk laut sepanjang dia bekerja sebagai nelayan. Tapi dia tak pernah serik sebab itulah kehidupan dia. Itulah cara dia cari rezeki. Kena kuat. Semenjak dari peristiwa malam tu, Ato dia dah serik dah nak turun ke laut, nak menyelam, nak memanah ikan pada waktu malam tau. Kisah kedua berlaku ketika Ato berada di tingkatan 6. Alhamdulillah dia berjaya sampai ke tingkatan 6. Ato dah jadi nelayan masa cuti ketika dalam darjah 6 lagi. Membantu keluarga mencari rezeki untuk menampung keperluan perbelanjaan persekolahan mereka adik-beradik. Ketika tu pula abang Ato berada di maktab dan dia perlukan sokongan keuangan sebab allowance sara diri maktab tak dapat menampung perbelanjaan dan keperluan maktab abang dia tu. Ayah Ato ketika tu menjadi juragan kapal nelayan kepunyaan Tokek Cina. Jadi kapal ni dijaga seperti menjaga kapal sendirilah. Ayah menjaga kapal ni untuk memancing ikan yang dihidupkan dalam kolam perut kapal ayah Ato. Hanya ikan-ikan yang bernilai tinggi sahaja dihidupkan dan yang lain masuk peti ais untuk dibekukan. Macam itulah. Jadi Ato ni dia jenis yang mabuk laut, tapi Ato ni dia tak pernah mengalah sebab Ato tahu keluarga dia ni orang susah, bukan dari kalangan orang yang senang. Kalau 5 hari di laut, hanya hari pertama dan hari terakhir sahaja Ato tak mabuk. Yang lain semua Ato mabuk. Macam tu. Terutamanya kalau tak ada ikan yang menyambar pancing dia lagi, dia mabuk lah, bercampur marah. Hari pertama dan hari terakhir tu sebab kapal dalam perjalanan, jadi mabuklah dia. Pergerakan kapal tu sebenarnya membuatkan dia mabuk. Tapi kalau kapal berlabuh tu kira confirm makan pun dia tak lalu lah lepas tu. Sebab itulah Ato ni kurus ala-ala penagih ketika zaman sekolah dulu. Setelah seharian dia mencari umpan, kapal mereka berlabuh di sebuah pulau kecil. Pulau tu tak ada penghuni. Mereka berlima ketika tu. Masa tu yang ikut ayah Ato dan ada 3 orang lagi sepupu dia. Mereka semua dah berkeluarga kecuali Ato lah. Ato je seorang anak remaja time tu. Ato macam biasa, dia akan baring je sebab dia mabuk kan. Ato dia hanya bangun duduk ketika masa nak makan. Petang tu giliran ayah Ato pula memasak. Sekitar pukul 7 malam, hidangan dah tersedia. Selepas makan, Ato dia melayan mabuknya tu di depan kapal sambil dia baring-baring sebab udara kat depan kapal tu nyaman. Dalam kapal penuh dengan bau-bauan minyak diesel. Sedang dia relax tu, tiba-tiba Ato rasa seperti berada di alam lain. Dia seperti berada di sebuah pulau. Pulau tu tak ubah seperti pulau tempat mereka berlabuh. Tapi peliknya, Ato berada di atas pulau tersebut dan kapal mereka pula masih berlabuh di laut. Cuma masa dah berubah menjadi siang. Ato dia kebingungan dan dia hairan. Macam mana dia boleh berada di darat? Tak lama lepas tu, Ato didatangi seorang orang tua tau. Orang tua yang bertongkat. Anak buat apa dekat sini? Orang tua tu tegur Ato. Hairan, sungguh hairan. Dari manalah datangnya orang tua tersebut sedangkan di pulau tersebut tak ada satu rumah pun. Mustahil untuk ada penghuni. Ato pun diterangkan kepada orang tua tu yang mereka ni sedang berehat, berlabuh selepas seharian memancing dan tak tahu macam mana Ato boleh berada kat darat. Orang tua tersebut dia memandang Ato dengan senyuman. Senyuman bukan sembarangan senyum tau. Senyuman yang menyeramkan. Senyuman yang seperti orang yang kelaparan untuk mendapatkan makanan. Tak lama selepas tu, wajah orang tua tu perlahan-lahan bertukar menjadi hodoh dan menakutkan. Mulut orang tua tu dia besar dengan gigi dia tajam-tajam, dengan mata dia dah tak nampak dah mata dia. Ato dia berteriak dan dia berlari dengan sepenuh hati. Kemudian dia pun terjagalah dari tidur dan kebetulan ketika tu
satu lembaga terbang dari atas dengan muka yang sangat ganas dan mata dia merah menyala menuju ke arah Atuk. "Ayah, ayah!" Dengan kuat Atuk berteriak. Lepas tu lembaga tersebut kemudiannya buat U-turn dan terus hilang dari pandangan Atuk. Alhamdulillah, sebab mimpi Atuk tu telah menyelamatkan Atuk sebenarnya. Ayah dia segera pergi bergegas mendapatkan Atuk dan kemudian membawa Atuk masuk ke dalam. Setelah Atuk ceritakan apa yang berlaku, menurut ayah Atuk, lembaga tersebut adalah syaitan laut dan memang ganas dan suka koyak-koyakkan badan manusia. Suku mereka ni panggil syaitan shallow. Malam tu Atuk memang sangat susah untuk lelapkan mata sebab dia masih teringatkan peristiwa yang berlaku tu. Oleh kerana ketakutan, rasa mabuk tu hilang serta-merta. Ayah Atuk pula tidur dia dah mula tak lena. Dia asyik terbangun, dia perhatikan Atuk. Mungkin ayah dia ni risaukan sangat si Atuk ni. Setelah berada 4 hari di laut, mereka pun balik, mereka bawa hasil tangkapan mereka untuk dijual kepada tokek kapal kepunyaan tuan itulah. Oleh kerana kapal tu kepunyaan tokek tu, maka makan harga jugalah ikan-ikan tangkapan mereka. Hanya suku harga je dari harga pasaran. Macam itulah pengalamannya betapa gigihnya seorang nelayan. Sekian, terima kasih. Sekian saja untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Dialu-alukan kepada korang yang mana ingin berkongsi cerita. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.